Apabila cinta berputik, adakah adat yang perlu dipertahankan atau agama yang perlu ditegakkan? Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lidah memulakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu membaca. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi marilah kita saling kenal mengenali untuk saling cinta mencintai. Nama diberi Nur Ishrana dan Piti Muhammad Idil, seorang pelajar Sains Tulen tingkatan 4 Zabah di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Sejak dari sekolah rendah, buku adalah peneman hidup saya. Bagi tempoh 3 bulan yang lalu, saya telah membaca 5 buah buku yang berjaya memberi impak yang besar dalam hidup saya. Yang pertama, dikarang kemas oleh Temel Abdullah, arkitek jalanan. Yang kedua, karya Buya Hamka, Falsafah Ketuhanan. Yang ketiga, Semua Orang Pernah Jatuh Cinta, ditulis oleh Mustaqim Jiwa. Yang keempat, Seni Berfikir Yang Hilang, ditulis oleh Hasriza Abdul Jalil. Dan yang kelima, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Namun, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk telah menjadi buku kegemaran saya dan berjaya menarik minat serta perhatian saya. Nama pengarang ini telah ditabur ke seluruh dunia. Tidak lain tidak bukan Allahyarham Abdul Malik Karim Abdullah, atau dikenal dengan nama panggilannya Buya Hamka. Buku ini dikarang kemas oleh beliau sebanyak 140 muka surat. Malah, novel ini juga telah diadaptasikan sebagai filem. Dan malahan, buku ini telah diterbitkan dalam pelbagai bahasa. Ini dapat membuktikan walaupun buku ini hanya sebanyak 140 muka surat dan agak nipis, tetapi berjaya memberikan impak yang besar seantero dunia. Buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini diterbitkan pertama kali oleh Buya Hamka sendiri di dalam majalah Pedonan Masyarakat pada tahun 1938 dan dikumpul semula serta diterbitkan semula oleh Syarkawi pada tahun 1939 sebagai sebuah buku. Buku ini mengisahkan tentang cinta yang tidak kesampaian kerana dihalang oleh adat Minangkabau yang terkenal kukuh. Sebagai rakyat Malaysia, kita kenal adat Minangkabau ini telah diamalkan di Negeri Sembilan. Buku ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Zainuddin, hasil perkahwinan Makassar dan juga Minang. Beliau tidak dapat mengahwini gadis idamannya kerana diragui asal-usul Zainuddin sendiri oleh keluarga gadis idamannya. Lebih tragis, Hayati, iaitu gadis idaman Zainuddin, menurut permintaan daripada keluarganya untuk berkahwin dengan jejaka yang mengamalkan adat Minang. Hal ini menyebabkan penulis berasa seperti agama perlulah sentiasa mendahului adat. Tidak kira agama itu baik atau tidak, tetapi agama yang menolak ataupun melihat darjat seseorang sebelum dikahwinkan adalah patut disukai. Jadi nilai yang saya dapat daripada buku ini adalah menegakkan agama adalah lebih baik daripada menegakkan adat. Peribahasa biar mati anak, jangan mati adat boleh diperbahaskan lagi. Buya Hamka sendiri juga telah mengkritik sikap kahwin paksa yang diamalkan oleh masyarakat dahulu. Kerana mereka bukan sahaja melihat taraf dan juga darjat seseorang sebelum dikahwinkan, tetapi mereka juga memaksa keturunan mereka untuk dikahwinkan dengan pasangan yang dipilih oleh keluarga. Jadi mana datangnya keadilan untuk keturunan mereka sendiri yang dipaksa itu? Seterusnya, nilai yang saya dapat pelajari daripada buku ini adalah sikap kecewa ataupun perasaan kecewa kita tidak perlu menghantui hidup kita sendiri. Kita sedar bahawa Zainuddin tidak dapat berkahwin dengan Hayati, lalu beliau berasa sangat kecewa dengan perkara itu. Tetapi itu tidak menjadikan Zainuddin sebagai seorang yang putus asa. Zainuddin bekerja keras untuk menjadi penulis yang terkenal dan juga merantau ke Surabaya.
Ini menunjukkan bahawa Zainuddin tidak pernah berpegang dengan sikap sambil lewa. Selari dengan kata Buya Hamka, jika sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika sekadar kerja, kera di hutan juga kerja. Jadi ini menyedarkan saya dan ini perlu dijadikan contoh untuk semua orang, termasuklah saya sendiri, untuk bekerja lebih keras dan lebih tekun dalam pembelajaran supaya dapat meraih kejayaan pada masa akan datang. Seterusnya, nilai yang saya dapat daripada buku ini adalah buku ini bukan sahaja memberi impak kepada mental saya, tetapi buku ini juga telah memantapkan kerohanian saya kerana saya menyedari bahawa dalam apa jua situasi, agama mestilah didahului oleh adat. Biarpun adat itu baik, tetapi agama adalah penyuluh hidup seseorang. Jadi, dalam apa jua keadaan, agama perlulah nombor satu. Buku ini juga menyedarkan saya bahawa saya perlu belajar dengan lebih dalam dan teliti tentang agama Islam supaya saya tidak mudah terpesong dengan pengaruh adat maupun pengaruh luar. Demikianlah, buku ini meyakinkan saya jika saya dapat menjadi tokoh nilam, saya dapat menghasilkan karya-karya seperti karya Agung Buya Hamka sendiri. Dengan pemikiran yang kritis dan juga nilai yang tersirat, nilai-nilai ini dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih holistik dan juga berjaya dalam pelbagai aspek. Bukan sahaja berjaya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, tapi masyarakat juga perlu mahir dalam bidang agama, kerohanian dan juga kuat mental mereka. Jadi, saya berharap agar buku-buku seperti ini dapat diterbitkan banyak lagi pada masa akan datang supaya kita dapat menarik minat membaca daripada semua peringkat umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.